Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Untuk makluman Yang Berhormat, hutang kerajaan persekutuan pada akhir September 2020 mencatat 874.3 bilion ringgit Malaysia atau 60.7% daripada KDNK negara. Namun berdasarkan pengiraan had statutory di bawah Akta 275 dan Akta 637, nisbah hutang kerajaan persekutuan yang merangkumi instrumen Sekuriti Kerajaan Malaysia MGS, terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia MGII dan Bil Permendaraan Islam Malaysia MITB baru mencatat 56.6% daripada KDNK, iaitu kurang daripada had 60% yang baru telah ditetapkan di bawah Akta 830, Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Penyakit Coronavirus 2019 COVID-19. Dengan mengambil kira semua tanggungan sedia ada, secara keseluruhan pendedahan hutang dan liabiliti kerajaan dianggarkan berjumlah 1,257 bilion ringgit Malaysia atau 87.3% daripada KDNK pada akhir September 2020. Untuk makluman Tuan Yang Bertua dan ahli yang berhormat, kerajaan komited untuk memastikan pembayaran semula hutang kerajaan persekutuan dilaksanakan secara teratur mengikut jadual. Dalam situasi krisis pandemik COVID-19 yang masih berlarutan ini, kerajaan akan memberi tumpuan bersungguh-sungguh terhadap pemulihan ekonomi, terutamanya bagi memelihara kesihatan rakyat, menyokong aktiviti perniagaan. Setelah ekonomi kembali pulih, Yang Berhormat, kerajaan akan kembali melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dalam usaha memastikan paras pendedahan hutang dan liabiliti kerajaan persekutuan kekal terkawal dan terurus. Langkah tersebut termasuklah memperluaskan hasil asas hasil, memperkukuhkan pentadbiran dan pematuhan cukai, serta meningkatkan kecekapan perbelanjaan bagi mengawal paras fiskal kerajaan. Oleh hal ini, Yang Berhormat, keperluan pinjaman kerajaan akan dapat dikurangkan dan seterusnya ini akan mengawal pendedahan hutang dan liabiliti kerajaan persekutuan. Terima kasih, Yang Berhormat. Ketua, soalan tambahan. Berikutan penurunan kredit daripada Fitch Rating terhadap Malaysia daripada A- kepada BBB+, akibat daripada ketidakstabilan kerajaan Malaysia sekarang, apakah untuk menambahkan pendapatan, maka kerajaan cadangkan semula untuk dikenakan GST kepada rakyat pada tahun depan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja, Tuan Yang Bertua. Persoalan ini memanglah persoalan yang amat penting untuk Kementerian Kewangan memberi sedikit penjelasan di Dewan Yang Mulia ini. Untuk makluman Yang Berhormat, semasa bajet 2020 diumumkan pada tahun 2019, kita hanya menganggarkan ketika itu harga minyak 60 USD per barrel. Tetapi apa yang berlaku disebabkan pandemik COVID-19, harga minyak berada dalam paras 40 dan defisit semasa kita menganggarkan bajet 2020 berada dalam kiraan jangkaan kita pada tahun 2020 sepatutnya 3.2% defisit fizikal, dan ketika kita mengumumkan bajet 2020 pada tahun 2019 iaitu defisit fiskal kita 3.4. Tapi berbalik pada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, krisis ini bukanlah merupakan krisis yang disebabkan faktor dalaman atau fundamental ekonomi dalam negara. Kenapa? Apa yang telah kita tunjukkan, apa yang telah kita lihat, prestasi-prestasi peningkatan daripada elemen-elemen, ia bukan sebenarnya menunjukkan penurunan daripada A- kepada triple B yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi, bukan disebabkan faktor ekonomi dalaman. Kerana banyak penunjuk-penunjuk, sebagai contoh kedudukan Malaysia di antara negara yang paling kompetitif di rantau ini, menduduki tempat ke-12 dalam laporan Doing Business. Tetapi berbalik kepada persoalan Yang Berhormat sama ada kita akan melaksanakan GST atau tidak, Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, kita di Kementerian Kewangan sedang mengkaji pelbagai elemen-elemen, kerana di saat ini kita memberi tumpuan kepada 3 perkara, iaitu menjaga kesihatan rakyat, menjaga kelangsungan ekonomi, dan kita nak memastikan ketahanan ekonomi. Dan bukanlah memperkenalkan semula GST itu merupakan kita punya option yang terkini. Kita akan mengkaji ke semua. Itu sebabnya Yang Berhormat dapat lihat dalam belanjawan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan,
kita banyak memberi tumpuan kepada langkah-langkah lain seperti mana kita mempertingkatkan penguasaan MATF, Multi Agency Task Force, bagi kita mengurangkan keterisan hasil negara kerana ini juga dapat menyumbang kepada hasil negara. Untuk Ramai Muhammad, akhirnya kita juga sedang melaksanakan way forward, langkah pembaharuan struktur seperti mana yang Muhammad sebutkan tadi. Memang kita sedang merangka bagaimana kita ingin memperluaskan hasil negara dan kita juga akan melaksanakan lebih tingginya governance. Kerana apa? Bagi kita yang pentingnya adalah governance. Itu sebabnya Yang Berhormat Menteri Kewangan amat komited untuk kita mengubahkan satu akta yang dinamakan Akta Tanggungjawab Fiskal untuk menambah baik pengurusan dan pelaporan fiskal. Terima kasih Yang Berhormat.